Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya, yang menonton saya di YouTube dan juga Facebook LTL. Terima kasih yang share, like, yang subscribe bersama channel kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terus bersama dengan saya, dan insya-Allah malam ni kita tak intend nak pergi Pajang sebab Rafizi pun ada buat live dia di di Pulau Pinang pada malam ini. Di Penang dia ada buat anjuran dinner dalam masa seminggu. Sold out tuan-tuan, sold out dalam masa 1 minggu, sold out. Alhamdulillah. Terima kasih orang Penang yang terus support Ayuh Malaysia. Ya. So Ayuh Malaysia sekarang ini akan mula bergerak minggu hadapan, bermula daripada 1 Ogos, dia akan mula bergerak ke seluruh Malaysia. Kita mengharapkan supaya pilihan raya ini berlangsung selepas tahun baru. Maksudnya bukan tahun inilah, lepas Januari tahun depan berlangsungnya pilihan raya, bukan dibuat terlalu awal. Sedangkan seperti yang saya sebutkan sebelum ini, kluster mahkamah berkehendakkan supaya pilihan raya itu diadakan secepat mungkin. Itu yang dia nak. Namun begitu, macam saya kata tadi, kluster bukan mahkamah dia nak buat tahun hadapan. Tapi bagus sebenarnya pada kita. Bagusnya sebenarnya pada kita. Kenapa bagusnya pada kita, tuan-tuan? Kalau semakin lama benda ini dibiarkan, maksudnya pilihan raya ini berlaku tahun hadapan, rakyat mula akan terkesan dengan kenaikan ekonomi, harga barang, dengan keputusan-keputusan banggang kerajaan dan sebagainya, kan. Saya boleh katakan keputusan-keputusan banggang. Sebelum itu, satu berita agak mengejutkan. Tan Sri Khalid Ibrahim ditempatkan di ICU. Kira-kira berita 43 minit, kira-kira 1 jam 2 jam yang lalu. Menteri Besar Negeri Selangor Khalid Ibrahim kini sedang menerima rawatan di ICU di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Beliau memang ada, kalau tak silap saya, ada penyakit kencing manis lah, yang sekarang ini mungkin kita doakan, apa-apa pun yang berlaku yang lepas, biarkanlah lepas. Kita doakan keselamatan beliau, kesembuhan beliau, dipermudahkan segala urusan, dan semoga keluarga beliau diberi ketabahan dalam menghadapi ujian ini, insya-Allah. Jadi itu antara berita yang saya boleh garap pada malam inilah. Okey, kenapa saya kata berita benda yang pelik-pelik dilakukan oleh kerajaan sekarang ni, tuan-tuan? Antaranya adalah kita ada 4 utusan khas Perdana Menteri. 4 lawatan rasmi, 4 utusan khas Perdana Menteri. 4 utusan khas Perdana Menteri ni telah pun melawat secara rasmi di seluruh dengan urusan mereka lah. Menurut laporan, hampir 1 juta telah dibelanjakan untuk lawatan rasmi 4 utusan khas Perdana Menteri. Sedih, tuan-tuan. Macam mana duit rakyat ni dalam keadaan kita tak cukup dengan belanja kita. Sekarang ini mereka membelanja sesuka hati. Hampir 1 juta dibelanjakan untuk utusan khas Perdana Menteri antara Januari sehingga Jun 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fungsi Khas Abdul Latif Ahmad berkata, perbelanjaan itu termasuk lawatan rasmi ke luar negara bagi setiap utusan khas berkenaan. Bagi tempoh Januari hingga Jun, sebanyak RM923,455.10 telah dibelanjakan bagi tujuan lawatan rasmi dalam dan luar negara ke 4 utusan khas Perdana Menteri, di samping dalam melaksanakan fungsi tugas dan komitmen dia bertanggungjawab, katanya. Antara utusan itu ialah Hadi Awang ke Timur Tengah, kemudian Tiong King Sing ke China, Ahli Permansiran Richard Riot ke Asia Timur, dan Presiden MIC S. Veganaswaran ke Asia Selatan. Hampir 1 juta dibelanjakan. Kalau kita dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan kita, hutang kita sekarang ini dah lebih 1 trilion, more than 63% daripada GDP kita. Saya rasa lebih baik perbelanjaan sebegini dengan utusan yang tak perlu pun dipotong, tuan-tuan. Kenapa saya kata demikian? Dekat negara-negara ini dah ada duta-duta masing-masing. Takkan negara Asia, negara China, negara Timur Tengah ni tak ada duta. Biar duta melaksanakan tanggungjawab. Kita pun bayar gaji dia. Dia ada duta dia kalau dia nak pergi. Kenapa kita nak hantar perutusan-perutusan ini? Kenapa, tuan-tuan? Ini orang yang mendapat jawatan atas alasan untuk dia punya sogokan-sogokan lah. Kerana untuk kekal menyokong kerajaan pengkhianat ini. Saya kembali guna perkataan kerajaan PUS. Kerajaan pengkhianat. PAS, UMNO dan juga Bersatu ini, tuan-tuan. Dan juga apa yang berlaku, bagaimana saya kata dengan kerajaan pengkhianat ini, kerajaan pengkhianat sekarang ini, saya pernah juga menyebut tentang salah seorang pengkhianat yang ada dalam negara kita. Siapa dia, tuan-tuan? Siapakah dia? Ni saya ceritakan mengenai Santara. Santara ni, siapa Santara ni, tuan-tuan? Dia ni adalah ahli parlimen segamat. Dulu di dalam PKR, pada 2008 dalam PKR, dia menang dalam PKR.
menggunakan bendera PKR pada waktu itu, dicalonkan daripada orang PKR. Kita kata jangan calonkan dia, tapi ada orang tak nak dengar, masih juga nak calonkan Santara ni. So dia letakkan jadi calon, akhirnya menang. Bila dia menang, dia antara yang keluar daripada Pakatan Harapan, daripada PKR pada waktu itu, menyertai Bersatu. Tetapi ada berita mengatakan bahawa Santara sudah pun keluar daripada Bersatu, tak tahu masuk parti mana. Dan Hamzah memberi komen, Santara keluar parti, Bersatu tak terkesan. Bersatu tidak terkesan dengan laporan Ahli Parlimen Segamat Santara Kumar telah menghantar surat keluar daripada parti itu kepada Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin. Tuan-tuan, kalau Setiausaha Agung dah hantar surat, dah buat kenyataan, maksudnya betul lah. Kan, takkan Setiausaha Agung tak dapat surat. Dia Setiausaha Agung kot. Seorang ahli parlimen yang mengambil keputusan untuk keluar parti tidak akan memberi kesan besar. Tindakan seperti itu hanyalah berdasarkan kepentingan dirinya saja. Perjuangan yang dibawa oleh ahli parti lebih mustahak berbanding kepentingan seorang individu, katanya. Saya akan membuat pengumuman mengenai perkara ini kemudian. Namun Hamzah tidak mengulas jika Bersatu sudah menerima surat daripada Santara sebagaimana laporan FMT. Malaysia kini sedang cuba menghubungi ahli segamat itu bagi mendapat maklumat lanjut mengenai perkara ini. Santara juga Timbalan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan sebelum ini dilaporkan keluar Bersatu dan telah menyerah surat mengenainya kepada Setiausaha Agung berkenaan. Now, ini adalah keluar kedua yang mereka yang berjawatan menteri daripada Bersatu. Yang pertama dulu Zuraida Kamarudin, yang sekarang ini adalah Santara telah keluar. Tuan-tuan, saya dah cerita kenapa Santara, kenapa Larry Seng, kenapa orang seperti orang seperti Xavier, seperti Jimmy Steven Temberau takkan menyertai Bersatu, sebab Bersatu ni adalah parti Melayu Bumi Putera. Walaupun ditulis itu Bumi Putera, sebenarnya parti Melayu lah, senang cerita kan. Senang cerita dia parti Melayu. So dia adalah parti Melayu. Dia takkan nak bersama dengan parti mengambil orang yang bukan Melayu menyertai. Kalau Santara ni masuk sekalipun, dia jadi ahli tidak bersekutu dia panggil. Ahli tidak bersekutu. Ahli tidak bersekutu ni dengan dia kata dia tak boleh nak mengundi, tuan-tuan. Ahli tidak bersekutu ni tak boleh mengundi. Itu isu dia. So bila ahli tidak bersekutu ni tak boleh mengundi, dia tak ada hak untuk mengundi, dia bukan ahli yang ada kuasa, dia takkan boleh rise jadi timbalan presiden ke, mungkin boleh dilantik lah, tetapi tak, dia bukan macam PKR, Parti Keadilan Rakyat yang melantik pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak ada isu tentang perkara tersebut, tetapi parti ini ada isu. Dan disebabkan oleh itu, Santara tak nampak masa depan dia bersama dengan Bersatu. Dan kenyataan Hamzah itu sendiri membenarkan dakwaan kita bahawa sekarang ini Bersatu dalam ambang kehancuran. Sudah ada ura-ura mengatakan ada di kalangan ahli-ahli Bersatu, terutama pimpinan, termasuk Hamzah sendiri, dikatakan bakal menyertai UMNO semula. Ada, ura-ura tu ada. Talk of the town itu ada sekarang ini. Dan disebabkan oleh perbincangan itu, ada peristiwa itu, ada talk of the town kita kata. Jadi kita tak boleh dismiss kebarangkalian ini daripada berlaku. Sebab itu saya kata dahulu, tuan-tuan, pengkhianat ni dia takkan boleh tidur dengan dua mata tertutup. Dia akan ada sebelah mata dia sentiasa terbuka. Sebab apa? Dia takut orang lain tikam dia. Dan saya cakap benda ni seawal bulan 3, bulan 4, bulan 5 tahun 2020, sewaktu selepas langkah Sheraton. Pada masa itu mereka berkuasa, mereka berpelukan, mereka bergembira kerana merasakan bahawa mereka sekarang ini berkuasa, mereka menang dan sebagainya. Tetapi mereka lupa, tuan-tuan. Lupa apa? Lupa bahawa sekarang ini, kita kena sedar, sekarang ini mereka diambang, kalau mereka boleh sanggup mengkhianati kawan-kawan yang seperjuangan dengan mereka, siapatah lagi orang-orang yang ada yang mereka baru kenal. Itu je. Dan mereka takkan aman dalam pengkhianatan, tuan-tuan. Dan pengkhianat ini akan sentiasa tikam-menikam di antara satu sama lain. Bersatu sekarang ini, duk bincang dengan PAS, nak guna logo sendiri, tapi dalam masa sama berbincang dengan Pakatan Harapan, dalam masa sama berbincang dengan UMNO. So dia kat mana? So dia nak pergi ke mana? Jadi orang pun mula mencurigai mereka, orang pun mula memandang rendah, orang pun mula rasa macam boleh percaya ke golongan ini. Sebab itu saya kata kompetensi itu nombor 2. Nombor 1, trustworthiness, kebolehpercayaan. Kalau orang itu tidak boleh dipercayai dalam membawa kepemimpinan umpamanya, dia tak boleh pergi ke mana. Dan pasukan itu tidak akan dapat dibina dengan orang kata apa, dengan kepemimpinan dan kepimpinan yang ada. Dengan leader dan leadership yang ada, dia takkan boleh drive pasukan itu ke arah yang lebih jauh. Sebab itu bila orang tanya saya tentang muda sekalipun, saya tak nampak muda tu boleh pergi jauh, to be honest.
Sebab saya tak nampak satu charismatic leader yang mempunyai visi yang jauh. Saya tanya tuan-tuan, mudah je. Muda ni perjuangan dia apa? Perjuangan dia untuk anak muda? Tak. Muda ni nama je muda. Tetapi akronim muda tu maksud dia lain. So perjuangan dia apa? Kalau akronim pun tuan-tuan tak boleh sebut on top, at the top of your head, tak boleh nak sebut perjuangan dia. Kita tahu kalau saya sebut UMNO, produk dia apa? Tuan-tuan boleh sebut. Kalau saya sebut PAS, produk dia apa? Tuan-tuan pun boleh sebut. Kalau saya sebut PKR pun tuan-tuan boleh sebut. Kalau saya sebut DAP pun tuan-tuan boleh sebut. Kalau saya sebut muda, apa perjuangan dia? Jadi kalau seseorang tidak punya perjuangan dan hala tuju yang jelas, dia orang tak boleh pergi ke mana. Nak harapkan batang tubuh Syed Saddiq yang popular di social media seseorang tak cukup. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang mana proficient lah, orang kata yang mahir, yang mungkin biasa dalam politik. Selain Syed Saddiq dalam muda, siapa yang tuan-tuan dan puan-puan kenal? Selain yang daripada dekat Puteri Wangsa tu, saya pun tak ingat nama dia. Selain daripada mereka berdua, siapa lagi tuan-tuan dan puan-puan kenal? Tak ada kan? Jadi macam mana dia nak pergi ke depan? Dan sekarang ini kalau dalam Pakatan Harapan kita nampak muka Syed Saddiq menempel dalam program Nadi Rakyat tu. Ini menarik sangat menarik dekat situ. Jadi saya nampak Bersatu ni dia tak boleh pergi ke mana, muda pun tak pergi ke mana, melainkan dia kena ubah sesuatu dalam hala tuju dia. Merubah sesuatu dalam hala tuju dia. Jadi sekarang ini kerajaan nak buat dalam proposal, saya tahu dah ada bentangkan tentang Akta Anti Lompat Parti. Dekat New Zealand, dia ambil contoh New Zealand. Di New Zealand dia namakan Akta Waka Jumping. Akta Waka Jumping is a local colloquium term for a member of parliament switches political party between elections, taking the parliamentary seat with them and potentially upsetting electoral proportionality. Ini ada dekat New Zealand, Waka Jumping dia kata. Dekat Malaysia dia nak buat Akta Anti Lompat Parti. Doesn't matter lah. Tetapi banyak persoalan sebenarnya yang kita kena timbulkan daripada Akta Lompat Parti ini. Di samping kita kata dia tak lompat parti supaya tak tumbang kerajaan, tetapi bagaimana persoalan kalau sekiranya Perdana Menteri itu seorang Perdana Menteri yang korup, seorang Perdana Menteri yang teruk, ahli-ahli dia sekarang ini cuba nak lompat parti kerana nak jatuhkan dia. Bagaimana? Bolehkah keadaan itu berlaku? Boleh. Di UK sekarang ini, Boris sekarang ini dijatuhkan oleh ahli parlimen dia sendiri dengan mereka tidak bersetuju dan apa orang kata, I think dia vote for no confidence for their own prime minister. Jadi apa dinamakan lompat parti? Saya tak tahu sampailah akta itu keluar baru kita bertengok definition dia. Adakah vote for no confidence against your own prime minister itu dikonsider lompat parti? Bagaimana kalau anda dipecat oleh parti? Adakah itu consider lompat parti? Ini bukan soalan saya seorang, tuan-tuan. Bersih pun antara mereka yang bertanyakan soalan ini. Bagaimana kalau seseorang itu tidak disukai dalam parti dia? Okay, so parti dia nak khianat dia pula, nak kenakan dia pecat. Adakah dia dikonsider sebagai sudah lompat parti? Bagaimana pula seseorang yang bertanding bebas menang, kemudian dia masuk ke parti A, lepas tu dia lompat ke parti B? Dia bermula bukan daripada parti A atau parti B, dia bermula daripada bebas. Persoalan itu bagaimana? Kita kena tanya soalan ni dulu. Jangan kita implement akta yang orang kata separuh masa, lepas tu kita tak boleh nak pergi ke mana. Kita nak pergi ke mana. Jadi itu antara persoalan-persoalan yang parlimen kena bincangkan lah. Saya tak kata tak ada jawapan. Mungkin ada jawapan yang saya tak nampak. Mungkin mungkin. Tetapi dalam masa yang sama, itu kena highlight lah benda tu. Okay. Now saya bawa kepada satu cerita yang menarik berkenaan dengan kenyataan Apandi Ali, bekas ketua Peguam Negara, yang sekarang ini dia saman Lim Kit Siang atas kenyataan Lim Kit Siang berkenaan dengan satu statement berkenaan Lim Kit Siang terhadap beliau. Sekarang ini mahkamah di dalam saman fitnah tersebut bertanya soalan kepada Afandi, bukan mahkamah, lawyer Lim Kit Siang lah tanya soalan. Mahkamah mendapati bahawa bekas peguam Apandi Ali kelihatan tidak berminat dan ada kalanya memberi kenyataan bertentangan dalam keterangan untuk saman fitnah terhadap Lim Kit Siang. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Ada satu artikel, mungkin satu kenyataan yang dibuat oleh Lim Kit Siang berkenaan dengan Apandi ni. Lim Kit Siang bertanya kepada sesuatu. Ada satu artikel ke satu segmen yang dikeluarkan Lim Kit Siang bertanyakan tentang status ataupun keterlibatan Apandi Ali ni berkenaan dengan derma kerabat diraja Arab yang Apandi Ali kata terima daripada Najib. Najib kata
duit bilion itu datang daripada derma kerabat dia Raja Arab, Apandi Ali setuju, terus dibuang kes. Maksudnya dia tak siasat kes tersebut. Jadi Lim Kit Siang buat kenyataan. Dia buat statement. Dan statement itu disaman oleh Apandi Ali. So sekarang ini Apandi Ali kena mengemukakan. So kalau betul lah kenyataan tentang apa orang kata derma itu betul, benar, wujud sebagaimana dan dakwaan Lim Kit Siang bahawa penderma itu tidak wujud, sepatutnya Apandi Ali straight boleh jawab soalan tersebut. Sebab sekarang ini sebagai peguam negara kan, bila Najib kata kepada dia, mana kamu dapat duit ni? 4 bilion ni, 5 bilion, whatever bilion you want IMDb ni. Oh, kerabat sebenarnya masuk akaun kamu ni. Sebenarnya bukan daripada mana-mana. Ini kerabat di Raja Arab. Tanyalah, siapa kerabat tersebut? Siapa nama dia? Saya nak jumpa dia. Betul ke dia bagi? Saya nak tengok nombor IC. Banyaklah, biasalah kan. Kalau kita sebagai rakyat biasa, bukan peguam pun, kita faham benda itu. Namun begitu, bila ditanya oleh mahkamah, okay, saya baca dulu kenyataan ini, kita tengok sama-sama. Mahkamah mendapati bekas peguam negara Muhammad Apandi Ali kelihatan tidak berminat dan ada kalanya memberi kenyataan bertentangan dalam keterangannya untuk saman fitnah terhadap Lim Kit Siang. Dalam penghakiman sebanyak 100 halaman yang dikeluarkan Khamis lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan amat jelas bahawa Apandi menunjukkan sikap tidak berminat dan tidak kisah terhadap kedaulatan undang-undang yang asas dan malah akal yang wajar, common sense. Perkara itu dilihat Hakim Azimah Omar ketika Apandi berulang kali disoal oleh Peguam Lim berhubung tindakan membersihkan nama Najib daripada kesalahan dengan menerima hujah yang wang 2.6 bilion yang diterima bekas Perdana Menteri itu adalah daripada kerabat di Raja Arab Saudi. Walaupun dengan penuh hormat, Mahkamah perlu menyatakan rasa cemuh terhadap keterangan bertentangan oleh pihak pelantif, sikap mengelak dan kenyataan tidak benar. Ia bukan sains roket untuk memahami isu 2.6 bilion yang diisytihar Apandi sebagai derma, adalah teras kepada kesnya sendiri. Okey, saya akan komen benda tu. Ia satu kesalahan besar jika pelantif menggunakan kesempatan di mahkamah tanpa benar-benar berterus terang dan bersedia sepenuhnya untuk menjustifikasikan keputusannya memilih naratif derma untuk membebaskan Najib, kata hakim seperti dipetik dalam DH. Dalam penghakimannya, Azimah juga berkata, Apandi juga memberi keterangan bertentangan dengan kenyataan sebelumnya ketika ditanya peguam berkenaan sidang medianya pada 2016 di mana dia menerima naratif derma dan membersihkan Najib daripada kesalahan. Azimah membangkitkan yang SPRN dan pasukan petugas lain telah mengesyorkan pendakwaan jenayah dibuat atas kurang-kurangnya siasatan mendalam terhadap derma cukup besar dan SRC International Sdn Bhd. Dia juga membangkitkan yang Apandi telah berkata bahawa SPRM sendiri telah berjumpa dan merakam kenyataan pihak yang memberi derma itu. Namun persoalan dia, kenapa Apandi tidak berkata benar? Ketika pemeriksaan balas, Apandi mengakui bahawa delegasi SPRM tidak berjumpa maupun bercakap dengan pihak yang didakwa sebagai penderma dengan berkenaan. Dengan berkata putera Raja Arab Saudi enggan berjumpa sesiapa, katanya. Azimah berkata ia bertentangan dengan kenyataan ketika sidang media tersebut, iaitu SPRM dah jumpa, di mana dia mengumumkan delegasi telah pergi ke Riyadh dan telah bertemu pihak yang dikatakan penderma. Ketika Apandi berkata tidak benar tentang pertemuan dan rakaman keterangan oleh pihak didakwa sebagai penderma, kenapa bekas peguam negara mengisytiharkan kepada dunia yang delegasi bertemu penderma dan mendapat pengesahan daripadanya walaupun dia tahu yang delegasi tidak bertemu atau bercakap pun dengan penderma? Mahkamah benar-benar bingung dengan keterangan pelantif yang mengakui mengambil naratif derma secara keseluruhan walaupun tanpa bukti langsung, direct evidence, dan lebih cenderung kepada bukti cakap kabar angin delegasi. Ini dipanggil hearsay. Di situ jelas keterangan Apandi sendiri menunjukkan sikap tidak berminat, mengelak dan berlepas diri diassociate untuk menyiasat derma dengan lebih lanjut. Azimah juga menegur Apandi kerana gagal mengingati nama individu dari keluarga diraja Saudi yang didakwa membuat derma tersebut, yang menurutnya adalah maklumat penting. Pada 23 Mei lalu, Mahkamah Tinggi menolak saman sivil tersebut dan memutuskan Lim Kit Siang mempunyai keabsahan dalam kenyataan menggesa Apandi menjelaskan mengapa dia membersihkan Najib daripada kesalahan berkaitan MDB pada 2016. Saman Apandi berhubung artikel bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia's on the Road of Integrity yang diterbitkan Lim di blognya pada tahun 2019. Azimah berkata Lim ada justifikasi untuk membangkitkan isu tersebut, terutama susulan sabitan terhadap Najib dalam kes 42 juta SRC. Mahkamah mengarahkan Apandi membayar 80,000 sebagai ganti rugi kos kepada Lim.
Menyentuh penghakiman terhadap Sabit Najib pada 2020, Azimah berkata dia tidak berhasrat untuk membuat litigasi semula ke atas fakta kes tersebut. Tetapi ia di bawah kuasa mahkamah untuk mengambil kira fakta-fakta ini. Alright. Saya komen mengenai apa yang artikel tersebut. Mungkin ada yang tak faham. Mungkin boleh ambil part ni, boleh potong part ni. You all boleh ambil. Dia macam ni tuan-tuan. Cerita dia macam ni. Lim Kisiang buat satu artikel 2019 mempersoalkan kenapa Apandi Ali membebaskan Najib pada tahun 2016. Kan, dia mempersoalkan. Kemudian Apandi Ali tak puas hati, dia saman Lim Kit Siang. Okey. Bila dia saman Lim Kit Siang, dia kata itu adalah fitnah. Kenyataan artikel 2016 itu adalah fitnah. Arti kata dia tidak membebaskan sesuka hati. Dia tahu secara by fact ada bukti mengatakan itu derma. 2.6 bilion itu adalah derma daripada kerabat di Raja Arab. Dia kata. Okey? Tetapi bila disoal siasat dalam kes saman tersebut, untuk membuktikan kalau sekiranya Apandi Ali nak menang dalam kes saman tersebut, mudah je. Pertama, dia panggil pegawai SPRM yang dia kata dia dapat berita tersebut. Bawa ke dalam mahkamah, kata ini pegawai tersebut, saya tanya dia. Dia tanya soalan, benarkah kamu berjumpa dengan pegawai Arab, kerabat Arab tersebut? Kalau dia kata benar, siapakah nama dia? Biar dia jawab soalan tersebut. Kalau benar, bermaksud Lim Kit Siang memfitnah. Tapi dalam kenyataan ini, bukan saja dia gagal membawa saksi, dia juga kata tak ada sebenarnya pertemuan delegasi itu dengan Raja Arab. Bagaimana dia boleh membebaskan Najib pada 2016 sedangkan dia tahu by fact, secara faktanya pertemuan itu tidak berlaku. Dan kalau sekiranya tidak tahu ataupun dia terkeliru atau dikelirukan oleh pegawai SPRM tersebut, sepatutnya dia panggil pegawai SPRM tersebut untuk menyatakan sebaliknya. Kenapa dia tak buat? And that's disebabkan oleh sebab itulah maka dia kalah kes saman fitnah ini dan kena membayar Lim Kit Siang 80,000. Poinnya di sini adalah tuan-tuan, apa dia? Tidak pernah berlaku derma Arab. Di mana orang UMNO kata Najib dapat derma Arab 2.6 bilion derma Arab sampai sekarang kes di mana Najib SRC itu pun tak boleh buktikan, Apandi Ali sendiri pun tak boleh buktikan, nama pegawai kerabat Arab itu sendiri pun tak pernah disebut dan Apandi Ali kata dia tidak ingat. Macam mana kes yang amat besar melibatkan kerugian bilion of ringgit ini, seorang yang sebegini punya tinggi kedudukan dia boleh kata dia tidak. Ini bukan cikai punya orang tuan-tuan. Apandi Ali ni bukannya orang tepi jalan ambil tiba-tiba jadi peguam negara. Background undang-undang. Dia ni background undang-undang, bukan cikai-cikai punya orang. Tapi ini situasi yang negara kita sekarang ini sedang hadapi. Najib tu baru seorang tuan-tuan. Kita belum habis hari tu nak pergi rally ramai lagi tokoh-tokoh UMNO dan juga sekitarnya yang sebenarnya merosakkan negara. Hutang negara telah mencapai lebih 1 trilion. Bila Pakatan Harapan dulu kata 1 trilion, macam-macam mempersoalkan. Sekarang ini kita nampak 1 trilion, more than 63%, 62% daripada GDP. Harga barang semakin meningkat. Ekonomis mengatakan mata wang kita akan turun sehingga $5 pada hujung tahun ini. Sekarang kita telah mencapai semalam RM4.47.45 per against $1, tertinggi sejak 2003 atau sebelum itu. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan kita menghadapi situasi yang sebegini. Kalau kita tak buat sesuatu dalam pilihan raya ini, dalam pilihan raya akan datang, jangan terkejut kalau negara kita akan menuju seperti Sri Lanka. Ada orang kata, dia kata compare di negara Asia kita ni dengan Indonesia adalah paling rendah kadar inflasi dia. Tuan-tuan, pernah dengar tak injection duit yang dibuat oleh kerajaan untuk untuk menahan impak inflasi? Pernah dengar? Tak pernah kan? Subsidi tu kan? Soalan saya, duit tu datang daripada mana? Negara lain tak buat macam tu tuan-tuan, tapi negara Malaysia buat. Duit itu datang daripada, baguslah negara kita ni, dia berjaya mengekang inflasi dengan meminjam duit tersebut. Pinjam, tapi kesan dia tu sementara. Berapa banyak hutang orang boleh bagi kepada kita? That's not the solution. Kita kena ada real solution. Dengan letak duit kat situ untuk brace the impact, that is not the real solution. Apa real solution? Bagi kita memerintah, we will let you know apa real solution. Dan real solution adalah dengan cara tak boleh kompromi dengan oligarki dan kroni-kroni. Itu cara dia. Okay? Sekian daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat berdina di Penang. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan
tetap lawan. Assalamualaikum.